lagi. Murid-murid tahu 1, 2, 3? Ingat lagi cikgu? Kita nak sambung belajar. Malam ni adalah kelas kita yang ke-10 dah sekarang. Ya, dah 10 kelas. Okey, test sound dulu dengan adik sound. Test sound dulu. Aku kan dulu cakap suara lagi. Ya. Tak kuat kan? Tak kuat lah kan? Bagi kita ubah ni. 1, 2, 3, coba suara 1, 2, 3. Sound kita tak kuat. Kurang jelas ada Siti Hajat. Suara tak jelas Adinda, kata kader saya Azlan. Suara tak jelas. Okey, kita cuba setting jap, Tak jelas. Tak jelas kan? Kita guna ni. Kita guna share tak boleh. Okay. Sound check 1, 2, 3. Sound check 1, 2, 3. Boleh? Clear ke tak? 1, 2, 3. Ke kena Subhan suara 1, 2, 3. Okey, suara kurang dengar. Suara kurang dengar. Sound check 1, 2, 3. Dah kuat tadi? 1, 2, 3. Dah kan? Boleh? Boleh jalan. Clear ke tak? 1, 2, 3. Ke kena. Okey. Okey dah. Boleh dah. Jelas dah. Alhamdulillah. Akhirnya sudah jelas. Sekejap cikgu letak nombor akaun. Okey. Cikgu pin dulu nombor akaun untuk sesiapa nak bagi sagu hati untuk kelas live cikgu. Boleh cikgu buat beli hadiah, boleh cikgu buat bayar gaji kameraman cikgu dan juga boleh guna. Okey. Murid tahun 1 ready ke belum? Kita nak mula dah ni. 8-7 minit dah ni. Murid tahun 1 kita akan guna buku ini belajar. Okey, kita akan guna buku ni. Sebelum tu saya nak ucapkan selamat hari raya kepada semua. Kita masih lagi dalam bulan Syawal. Selamat hari raya. Maaf zahir dan batin. Duit raya tak ada. Sebab awak duduk jauh. Kalau awak datang jalan rumah cikgu, cikgu bagi duit raya. Okey. Baik, sebelum mula kelas, semua murid duduk tegak. Duduk tegak. Ikut cikgu. Okey, ikut cikgu. Kita nak mula kelas. Sebelum mula kelas kena bagi salam. Okey, duduk tegak. Ikut cikgu. Assalamualaikum, Cikgu Fadli. Waalaikumsalam murid-murid semua, dan untuk murid non-muslim, murid-murid Islam juga boleh ikut. Kita ucap selamat sejahtera. Selamat sejahtera, Cikgu Fadli. Okey, selamat sejahtera murid-murid semua. Berjumpa lagi dalam kelas ke-10 dah. Kelas ke-10 dah. Siapa yang tak pernah tengok lagi kelas live cikgu sebelum ni, first time baru join kelas cikgu, boleh gali semula wall cikgu. Ada cikgu bagi link lengkap kelas yang pertama sampai ke-9, dan malam ni kelas yang ke-10 dah. Baik, dalam kelas cikgu ada berapa peraturan? 3 peraturan. Ingat lagi? Ke dah lupa dah? Lama sangat tak ada kelas. Ingat? Oh, ada orang kata ingat. Apa dia?
Yang pertama sekali bila belajar dengan cikgu mesti duduk tegak. Duduk tegak. Tak nak duduk macam ni. Tak nak duduk baring, tak nak duduk meniarap waktu belajar. Habis belajar meniarap lah, baring lah, tak ada masalah. Cuma waktu belajar duduk tegak. Kalau tak ada kursi, duduk sila kat lantai, duduk sila kat sofa, tak ada masalah. Cuma duduk mesti tegak, nombor satu. Nombor dua, bila cikgu bagi kerja, kena siapkan. Walaupun cikgu tak tanda, kena siapkan. Kenapa? Tak ada gunalah awak belajar kalau awak tak buat terus latihan. Sebab tu setiap kali kelas cikgu akan bagi kerja rumah. Terus buat. Kita sekarang dalam cuti sekolah, lagi banyak masa awak ada, kena buat kerja. Okey? Dan yang terakhir, bila cikgu kata pandang depan, semua murid kena jawab. Duduk tegak, jawab dengan semangat. Ya cikgu. Boleh. Jawab kuat-kuat. Biar terkejut mak yang sedang masak, biar adik yang sedang tidur pun tersedar. Tak adalah. Sampai jiran sebelah pun boleh dengar. Boleh. Contohnya awak duduk menulis. Cikgu kata pandang depan. Ya cikgu. Boleh. Kita test. Okay, semua orang duduk gaya bebas. Duduk malas-malas. Pandang depan. Macam tu. Ada murid lupa, dia tak ikut. Ada murid yang first time masuk kelas cikgu, apa benda ni. Dia tak tahu nak buat apa. Tengok orang lain buat macam mana. Murid-murid lain buat macam mana. Bila cikgu kata pandang depan, semua duduk tegak, jawab ya cikgu, bersemangat. Okey? Tak kisah awak sedang buat apa tu, tengah menulis ke, tengah main anak patung ke, tengah main game ke, tengah makan nasi ke. Cikgu kata pandang depan, ya cikgu. Boleh. Lagi sekali kita test. Semua orang duduk malas-malas. Pandang depan. Good. Macam tu lah, bagus. Okay, kita nak sambung belajar dah. Last hari tu kita belajar sampai pola nombor. Ingat lagi pola nombor? Pola nombor adalah susunan nombor ataupun pattern nombor. 157. Dia akan ulang balik. 157. Faham? Hari tu kita dah buat. Cikgu dah buat penerangan. Malam ni kita masuk topik baru untuk tahun 1. Ramai murid tak kuasai. Apa dia? Bun apa? Buntal. Bun apa? Buncit. Buncit tu perut mak awak bukan. Buncit tu orang lain. Bundar. Apa tu bundar cikgu? Okey, jom kita tengok. Kamera. Follow. Hari ni hari apa hari ni? Hari ni hari Rabu Raya. Wah, kita masih lagi hari raya. Matahari. Malam ni kita belajar matahari. Hari ni berapa bulan? 6 dah. 4 hari bulan 6 2012 pula. 2021. Hari ni murid tahun 1 buat pertama kali belajar dengan cikgu tajuk bundar. Mungkin dia dah belajar kat sekolah, bagus. Tapi dengan cikgu mungkin kali pertama. Siapa tahu apa itu bundar? Angkat tangan. Apa? Kuat sikit cakap apa? Salah. Apa? Bundar. Tu tak jawab langsung. Tu tengah korek hidung tu. Kenapa korek hidung dalam kelas cikgu? Tak malu korek hidung. Apa? Bundar tu apa? Bundar ialah tukar nombor. T-U-2-A-A-R. Tukar nombor. Kita tukar nombor. Semua murid ikut cikgu. Bundar. Ikut, ada yang tak ikut. Ni geram ni. Yang ni nak kena rotan ni. Ikut. Bundar ialah tukar nombor. Itu je. Nak tukar nombor kepada apa? Nak tukar dia jadi kereta? Tak. Tukar jadi Beyblade? Tak. Tukar jadi Upin Ipin? Lagi tidak. Tukar jadi apa lagi? Tukar jadi layang-layang? Bukan. Tukar jadi ikan? Pun bukan. Ditukar jadi apa?
dia tukar nombor kepada, ikut, tukar nombor kepada kehendak soalan. Apa benda pula kehendak soalan? Apa yang soalan tu tanya? Sebab bunda ada banyak tahu. Tahun 1, murid tahun 1, cikgu percaya ada juga murid tahun 2, tahun 3 dalam kelas sekarang. Murid tahun 1 dengar. Tahun 1 awak belajar bunda nombor kepada puluh je. Jadi awak akan tukar nombor kepada puluh terdekat. Apa itu puluh terdekat? Nanti cikgu terangkan. Tahun 2 dia belajar sampai bundar kepada ratus dan puluh terdekat. Itu tahun 2. Tahun 3 dia akan belajar bundar kepada ribu, ratus dan puluh terdekat. Itu tahun 3. Tahun 4 puluh ribu, ratus dan puluh. Tahun 5 ratus ribu, puluh ribu, ratus dan puluh. Makin tinggi makin banyak belajar tentang bundar. Jadi kehendak soalan tu tidak spesifik. Tidak semestinya kepada puluh sahaja. Faham ke tak? Ya ke faham ni? Buat tengok. Amboi, laju je jawab faham. Mana ke depan? Lambat. Ada tak jawab. Ada tak duduk tegak. Ada jawab malas-malas. Ya, cikgu macam tak makan nasi. Macam bulan puasa. Semula. Pandai ke depan? Good. Kan bagus tu. Okey, bundar ialah tukar nombor. Nak tukar kepada apa? Kehendak soalan. Tahun 1 ingat awak bundar kepada puluh je. Jadi awak set dalam kepala awak, set set jam. Set dalam kepala awak, okey, aku murid tahun 1, aku cuma perlu bundar kepada puluh saja. Itu silibus yang awak perlu kuasai. Kalau lebih pada tu boleh bundar pada ratus, lagi good. Okey, murid tahun 2 sampai ratus, okey. Cikgu dah ajar dah murid tahun 2 sebelum ni. Murid tahun 1 kita nak bundar, iaitu tukar nombor kepada puluh terdekat. Kena tukar nombor tu. Kenapa kena tukar? Sebab dia nak bundar. Contoh. Nak tengok contoh dah. Nak ke tak? Kuat sikit jawab. Nak ke tak? Good. Okey, cikgu tengok sikit-sikit komen. Saya tahun 2, Hadirat tahun 3 dah jauh, dah join dah. Okey. Ramai dah tonton. 2,500 orang dah tonton. Ribu-ribu orang murid cikgu malam ni. Murid Imam Amani tahun 3, awal murid tahun 3 join. Ni sekarang kelas tahun 1 sekejap lagi tahun 2, kemudian tahun 3. Tahun 3 sekitar jam 9. Ada orang tanya, cikgu masa tahun 3 ke? Tak, masa tahun 1. Okey. Murid tahun 4 esok. Ada murid tahun 4 join malam ni. Kakak saya tahun 6 pun join. Amboi. Ni murid tahun 1 lah. Tahun 6 kalau tak pandai bundar, cikgu tumbuk perut kau bah. Tak adalah macam mana cikgu nak pergi tumbuk, cikgu gurau je. Tapi nak bagi tahu kalau bundar tahun 6 tak pandai, tahun 4 tak pandai, awak sangat lemah dalam matematik. Ini murid tahun 1 kena pandai. Faham? Faham tahun 1. Okey, untuk tahun 1 cikgu go to the basic. Cikgu ajar asas. Untuk tahun 3 cikgu ajar cara lain tau untuk belajar bundar. Untuk tahun 1 berbeza. Untuk tahun 1 kita mulakan dengan naik bukit. Okey. Contoh dia bagi soalan. Nombor 1. Soalan dia 32. Disuruh bundarkan nombor berikut. Ini soalan cikgu tak tulis lah, cikgu baca. Bundarkan nombor berikut kepada puluh terdekat. Maksudnya dia suruh tukar nombor ini kepada nombor puluh yang terdekat. Nombor puluh tu apa? Nombor puluh tu apa murid tahun 1? Tak tahu nombor puluh. Semua ikut cikgu. Semua ikut cikgu. Mak sekali ikut. Mak pun tak tahu nombor puluh. Kakak sekali tahun 4 tadi, tahun 6 tadi. Ikut sekali. Apa tu nombor puluh? Okey, duduk tegak. 10. Ikut. Cikgu seorang je cakap ni tak jadi. Bukan jadi. 10. 20. 50. 60. 70. 80. 90. Siapa sebut 100 salah. 100 bukan nombor puluh. 100 ialah nombor ratus. 100 ialah nombor ratus. Sekarang kita puluh je sampai 90. Ingat pada tahun 1, 10, 20, 30 sampai 90 adalah nombor puluh. Kalau 17 nombor puluh tak? Tak, sebab itu nombor belas. Memang dalam kategori puluh, tapi bukan nombor puluh yang kita guna untuk bundar. Faham? Nombor 36.
Puluh ke tak? Tak, sebab ada 6 belakang. Kita nak nombor puluh yang genap. 30, 40. Faham? Faham ke tak faham? Kuat sikit jawab, faham ke tak faham? Baik, kita tengok nombor 2. 38. Nombor 3, 35. Cikgu bagi 3 contoh. 3 contoh nak bundar nombor ini kepada puluh terdekat. Apa jawapannya? Siapa tahu? Wah, ada murid tahu. Murid tahu 3 dah pandai jawab dah. Tahu 4 dah pandai jawab dah. Tahu 1 ada yang pandai. Ada yang tak pandai, tak apa, cikgu ajar malam. Okey? Cikgu ajar malam ni macam mana kita nak bundarkan nombor ini kepada puluh terdekat. Okey, murid tahu 1. Nombor 1. Nombor 1 kita buat apa? Kita buat bukit. Ikut. Buat bukit. Sebut. Ada murid tak sebut. Buat bukit. Macam mana cikgu, saya tak pandai lukis bukit. Tak payah bukit cantik-cantik. Bukit awak cukup macam ni dah. Iong. Takkan tak pandai buat gini? Senang kan? Nombor 1 sekali buat bukit. Nombor 2 buat apa? Buat tangga. Sebut. Buat gali sekali. Guna tangan sekali. Buat tangga. Okey, kita ulang semula. Nombor 1, buat bukit. Nombor 2, buat tangga. Tangga kena ada berapa? Tangga kena ada berapa? Tangga dia kena ada sini 4, sini 4, atas 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Itu tangga kita. Ini tangga kita. Sini 4, sini 4, tengah-tengah 1. Ini tangga kita. Lepas tu nombor 3. Okey, ikut cikgu. Nombor 3, tulis nombor. Tulis nombor. Nombor berapa nak tulis? Okey, nombor berapa nak tulis? Kita kena tengok balik soalan. Kita tengok balik soalan. Soalan ni nombor berapa? 32. Kita tak payah tengok nombor belakang. Nombor berapa soalan ni? 32, 38, 35. Semua nombor 3. Jadi kita kena tulis sini 3 juga 30. Kenapa 30 tak tulis 32 cikgu? Sabar. Kenapa tulis 30? Sebab kita nak bundar. Bundar kepada puluh terdekat. 32 bukan puluh. Jadi 30 baru puluh. Selepas 30, nombor lagi besar pada 30, tulis 40. 30, 40. 20, 10 tak payah tulis. Lepas nombor 30 kan 40. Lepas tu kat tangga ni kita tulis 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Faham? Ingat 3 step kita. Pandang depan. Good. 3 step kita. Buat bukit. Cepatlah, ikut cikgu. Buat dengan jari-jari sekali. Tunjuk ke ayah ke mak ni. Tunjuk awak sedang belajar. Buat bukit. Buat tangga. Tulis nombor. Dah siap benda ni, cari jawapan. Macam mana nak cari jawapan? Cukup senang. Cukup senang. Macam mana cari jawapan cikgu? Okey, nombor 1, 32. Kita cari mana nombor 32? Ni 30. Oh, ini cikgu. 32 di sini. Kalau kita nak bundar 32, dia pergi kepada mana? Dia akan jatuh ke bawah. Kenapa dia jatuh bawah? Sebab dia dekat dengan 30. Jadi jawapan dia 30. Faham tak? Okey, tak faham? Okey, gini. Kita tukar balik. Ada murid tak faham. Kenapa dia jadi gini? Bayangkan, awak ada basikal? Ada? Ramai kata ada. Bayangkan awak sedang kayuh basikal. Kayuh basikal nak pergi mana? Nak pergi naik bukit. Awak kayuh basikal nak pergi naik bukit. Ni pun basikal awak kayuh basikal awak sampai di 32 ni. Ni basikal awak ni. Ni basikal awak, ni awak naik basikal. Untuk kayuh basikal.
Oh, awak kayu basikal. Kayu sampai di nombor 32. Sampai kat sini awak penat. Bila awak penat, basikal awak akan menggelusur turun. Basikal awak akan mengundur. Dia pergi mana? Dia akan gedebuk jatuh ke bawah ni. Jadi, faham? Okey, soalan dia tulis sebelah sana. Sebab dah ada gambar-gambar dah ni. Dah ada dengan gambar-gambar basikal lah, apalah ni. Mengganggu lah. Basikal awak kat sini. Dia akan pergi kepada 30. Jadi, kalau soalan tu tanya, gunakan nombor 32 kepada puluh terdekat, jawapan dia ialah 30. Faham? Boleh? Senang kan? Okey, kita pergi soalan kedua pula. Soalan kedua tadi 38. Soalan ketiga ialah 35. Okey, soalan ketiga adalah 35. 38 pula. Awak kayuh balik basikal. Oh, awak kata aku ni lemah ni. Aku ini lemah, naik bukit sikit dah penat, kena mengundur. Balik rumah awak makan Milo banyak-banyak, makan nasi, makan sayur, makan makanan berkhasiat, minum susu. Awak dah kuat, aku nak pergi kayuh lagi, awak kata. Awak ambil basikal awak. Awak ambil basikal awak, aku kayuh. Kayuh, kek, maju tengok kayuh ni. Kayuh, naik bukit, sampai 38. Di sini basikal awak. Basikal awak berada di sini. Macam mana basikal? Ni awak, kepala awak, tangan, kaki awak kayu. Sampai sini awak penat. Penat. Bila awak penat, basikal awak akan jatuh ke sini ke? Basikal awak jatuh sini. Ya, mesti dia jatuh ke bawah ni. Faham? Takkanlah dia pergi mundur naik bukit balik. Tak logik. Betul? Betul? Okey. Bila basikal awak di sini, jawapan awak mesti 40. Dia pergi ke bawah. Ingat, jawapan dia mesti puluh-puluh. 30 atau 40 je. Tak boleh kata, cikgu jawapan dia 39 lah. Tak, dia mesti pergi yang 10. Faham? Faham? Senang kan? Senang lah, dia dah faham. Okey. Kemudian adik awak nak ikut pula naik basikal. Adik awak kata, tunggu abang, tunggu kakak, adik nak ikut juga naik basikal. Jomlah, awak kata. Adik awak pun naik basikal. Daripada sini, naik kayu. Kiek, sampai tengah-tengah ni adik awak dah penat dah. Kakak, tolong, adik penat. Kakak, tolong. Adik awak naik basikal di situ. Sekarang dia suruh bundar, dia suruh tukar nombor kepada puluh. Tak boleh nak duduk situ sampai bila-bila, tak boleh. Dia mesti cari 30 ke 40. Jadi bila adik awak berada di puncak bukit, berada di nombor 35, dia akan undur ke belakang ke dia pergi depan? Dia duduk tengah-tengah ni. Siapa kata pergi undur belakang? Kan? Oh, ada orang kat tangan. Siapa kata pergi ke depan? Kan? Oi, ramai kat tangan. Ya, bila kita duduk di puncak, jangan undur dah, terbalik, tungging, nanti sakit. Bila pada depan, dah penat, terus dia maju ke depan. Terus maju ke depan. Shoo. Jawapan dia ialah 40. Faham ke tak faham? Senang ke susah? Senang kan bunda? Sangat senang. Kita dah nak habis masa dah. Okey. Jadi sebenarnya nak ajar 2-3 teknik bundar. Teknik rumah jiran ada. Teknik garis nombor ada, tapi cukup satu dulu malam ni, takkan masa dah. Tahun 2 tahun 3 lagi. Jadi kita guna teknik bukit je dulu. Okey. Jadi kalau soalan lain macam mana soalan lain? Okey, no hal man. Kita buat lagi. Kita buat semula. Alamak, anak pun makan masa. Katakan soalan itu ditukar soalan. Bundarkan nombor 41, 47, 43. Okey. Ingat, bila ada soalannya, mesti buat apa? Buat 3 benda. Yang pertama sekali buat apa? Lupa dah. Ini cikgu nak marah ni. Lupa. Pertama buat apa? Yes, buat bukit. Nombor 1 buat bukit. Nombor 2
Bagus. Ada murid buat. Cikgu buat tangga dia kata. Bagus. Cikgu dengar tu murid tu. Bagus. Mak dia tolong bagi hadiah sikit kat murid tu. Bagus dia. Okey, buat tangga. Kena ada berapa tangga? 4 tangga tepi, 1 tangga atas. 4 tangga tepi, 1 tangga atas. Ni nak letak apa? Tengok nombor apa? Nombor 4 mesti 40. Selepas 40, 50. Ni tangga tak apa? 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. Kena kira satu-satu. Lepas tu jawablah. Macam mana nak cari jawapan? Cukup, sudah. Sudah pula. Cukup, senang. 41, mana nombor 41? Awak naik sikal sampai sini. Turun sini ke turun sana? Mesti jawapan dia turun sini. Siap? Ui, senang ni cikgu. Senanglah. 47, mana 47? Sini. Dia nak pergi sini ke nak pergi sini? Takkanlah dia nak undur gitu. Mesti dia turun ke depan. 50. 43, mana 43? Ni 43. Dia nak turun ke bawah ke dia nak piok ke sana? Bagus. Pandai pun. Semua orang nak pandai jawab bundang. Pergi ke mana tempat. Shuttle. Siap. Kan. Senang ke susah? Cukup, mudah. Okey. Apa pula? Kita 8.30 dah. Sekejap lagi tahun 2 pula. Sekejap cikgu check buku awak. Latihan awak. Kena buat latihan. Okey, buat latihan muka surat. Kerja rumah 60, 61, 62. Buku ni buku ni 60, 61, 62. Muka surat 60, 61 dan 62. Kerja rumah untuk murid tahun 1 malam ni. Cukuplah dulu untuk malam ni. Kita sambung minggu depan pula insya-Allah. Siapa yang beli buku cikgu yang ini, ramai murid beli yang ni. Ini harga dia RM6.90, boleh beli kat Shopee. Okey, boleh beli kat Shopee, type dia kedai tu F Gadget. Buku ni tak wajib beli. Jangan kata cikgu Fadli, mak cikgu suruh beli. Tak, cikgu tak wajibkan beli. Siapa beli lagi bagus sebab buku ni ada banyak latih to be activity. Kelas kita guna buku ni. Tak guna buku yang cikgu buat. Okey, tak guna buku ni, kita guna buku ni. Cuma siapa ada buku ni lagi bagus sebab banyak latih to be dalam ni. Contoh untuk latih to be, ada stiker lagi. Siapa jawab betul dapat berapa bintang. Ada stiker. Okey, contoh latih to be untuk topik bundar ada dalam ni. Saya lupa muka surat berapa. Muka surat 8. Siapa yang murid tahun 1, muka surat 8 dan 9. Banyak soalan dia, ada 50 soalan. Kena jawab dalam masa 5 minit. Murid yang bijak, dia dah faham ni, dia boleh jawab dalam masa 5 minit. Muka surat 8 dan 9 topik bundar. Latih to be yang banyak, bila awak faham, awak boleh buat dengan laju. Kemudian ada tambah tolak, ada tambah gini. Okey, siapa yang nak dapatkan pergi kat Shopee, type 2F Gadget. Kedai 2F Gadget. Type shop yang kedai 2F Gadget. Ada gambar cikgu sedang pegang buku ni. Harga RM6.9 sahaja untuk siapa nak beli. Tak wajib beli. Okey, cuma cikgu bagi tahu dalam buku tu banyak latih to be asas yang bagus untuk awak mahir dalam matematik. Okey. Okey, murid tahun 1. 3,000 lebih dah sedang tonton. Okey. Ada orang boleh dah beli. Ada orang kata magic nanti. Malam ni cikgu tak ready untuk magic. Alatan magic cikgu semua hilang dah. Mana dah semua? Siap ada cikgu magic please. Alah magic cikgu. Sorry. Minggu depan cikgu janji cikgu akan cari satu magic baru. Cikgu, alatan magic cikgu hilang. Mana alatan magic kita? Minggu depan lah. Minggu ni cikgu tak ready untuk magic.
Okey, itu dulu untuk murid tahun 1. Siapa yang nak bagi sagu hati untuk kelas cikgu malam ni, cikgu dah pin nombor akaun. Boleh cikgu buat bayar gaji kameraman cikgu yang buat slide-slide semua ni, dan juga kita mungkin pilih murid-murid bertuah untuk diberi hadiah. Cikgu guna duit tu lah untuk beli nanti. Okey. Untuk siapa nak bagi sagu hati, tak ada wajib pun, tak kisah. RM1 tak apa, RM2 tak apa, tak nak bagi pun tak apa. Okey, itu saja untuk murid tahun 1. Jumpa lagi murid tahun 2 sekejap lagi. Okey, bukan bye-bye. Jangan pergi. Murid tahun 2 sebentar lagi. Okey, iklan. Ramai orang mahu melihat suasana belajar penuh berdisiplin, teratur dan senyap dalam kelas. Tetapi itu semua adalah fantasi. Hakikatnya, kelas yang seronok adalah kelas yang meriah dan bising. Dalam ramai-ramai murid yang angkat tangan, sebenarnya lebih separuh mengangkat tangan kerana mengikut kawan. Bukannya mereka tahu sangat jawapan. Ada orang pelik, kenapa sekolah rendah sangat bising? Itulah namanya pembelajaran. Jika mahu sunyi sepi, silalah ke kubur. Ramai je salah, baru je cikgu ajar nombor lepas. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Rambut saya ini. Ramai orang mahu melihat suasana belajar penuh berdisiplin, teratur dan senyap dalam kelas. Tetapi itu semua adalah fantasi. Hakikatnya, kelas yang seronok adalah kelas yang meriah dan bising. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam semua murid tahun 2 pula. Murid tahun 3 sekejap lagi, murid tahun 4, 5, 6. Hari esok, hari lusa kelas Abacus. Okey, kita bersiaran dari FB cikgu yang kedua. Akaun backup cikgu, kerana akaun cikgu yang asal tak boleh buat live, kena ban 30 hari. 30 hari ganas cikgu ni. Sampai kena block 30 hari. Apalah, ada orang tak suka cikgu buat live hari tu, dia report live tu, maka cikgu kena block 30 hari daripada buat live. Okey, tak apa, kita still akan tetap belajar. 2,600 murid yang sedang memandang sekarang. Wah, 2007. Wah, makin naik dah.
Okey, murid tahun 2 kita nak mula belajar. Murid tahun 1 ada lagi tak yang tak keluar? Kita lupa cakap terima kasih cikgu tadi. Cikgu pun lupa. Siapa yang belum keluar murid tahun 1, tunggu. Nanti habis tahun 2 kita buat terima kasih cikgu tu Baik, murid tahun 2, tahun 2. Berjumpa lagi kita setelah lama sangat kelas kita tak ada kan? Lebih hampir 2 bulan tak ada kelas. Last kelas kita sebelum Ramadan. Ni dah raya dah, sebulan lebih dah tak ada kelas. Jadi cikgu nak ucapkan selamat hari raya kepada semua murid tahun 2. Maaf zahir dan batin jika ada salah silap cikgu, minta maaf. Hari raya kita bermaaf-maafan. Walaupun tak boleh ziarah-menziarahi, masih boleh mengucapkan selamat hari raya. Baik, kita dah nak mula kelas. Kita tak nak buang masa banyak. Dah 10 minit ni, 8.40 dah. Murid tahun 2, ingat lagi peraturan cikgu, 3 peraturan cikgu dalam kelas cikgu. Yang pertama, nak belajar duduk mesti tegak. Nombor 1. Bateri Lan, bateri kita low, extremely low. Fik, ambil bateri depan. Dah, cikgu tukar bateri. Cikgu tukar bateri. Bateri biasa. Energizer mate dah ni. Sekejap yang besar. Bateri jam. Okey, sementara tu kita apa tadi? Yang pertama, duduk mesti tegak. Semua murid tahun 2 duduk tegak. Murid tahun 3 nak baring, murid tahun 1 nak baring tak apa. Murid tahun 2 mesti duduk tegak sebab sekarang kelas awal. Okey, yang kedua, ini bateri China je, tak apalah, tahanlah untuk malam ni. Sekejap kita beli energizer lagi lah. Sound check, cikgu baru tukar bateri. 1, 2, 3. Okey, suara cikgu okey. Boleh dengar tak? Okey, good. Murid tahun 2, ingat lagi 3 peraturan cikgu. Yang pertama, duduk tegak. Yang kedua, bila cikgu bagi kerja rumah, mesti siapkan. Yang ketiga, bila cikgu kata pandang depan, semua murid kena duduk tegak dan jawab, "Ya, cikgu." Jawab dengan semangat. Biar jiran sebelah pun dengar, biar ayah yang tengah main telefon terkejut. "Hui, anak aku belajar tu." Kan bagus tu. Okey, jawab dengan semangat. Kalau awak tengah menulis, awak dengar kata pandang depan, letak pen, "Ya, cikgu." Kalau awak tengah termenung, teringat kat awet awak, awak duk teringat dekat telefon awak yang mak simpan tu, dengar je kata pandang depan, "Ya, cikgu." Boleh? Itu. Okey, kita test. Semua orang duduk gaya bebas. Duduk malas-malas. Malasnya dah. Pandang depan. Good. Bagus murid tahun 2 ni. Semangat. Cikgu suka. Murid tahun 2 sangat semangat. Saya Azhad, murid tahun 2. Bagus. Ada Azhad. Cikgu tak baca nama Cikgu sebut yang mana mau sempat cikgu tengok je sekali lintas ni. Pada yang beri salam, Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang baru join, terima kasih. Boleh teruskan share agar orang lain boleh tonton juga live kita malam ini. Okey, kita nak sambung belajar dah. Murid tahun 2 kita dah habis dah belajar sampai pola nombor hari tu. Hari ini kita akan masuk tambah, tolak, darab dan bahagi. 4 asas yang paling penting. Okey, murid tahun 2. Pandang depan. Sebelum mula kelas, kena ucap salam dan juga selamat sejahtera pada cikgu. Semua orang duduk tegak. Duduk tegak, ikut cikgu.
Assalamualaikum Cikgu Fadli. Waalaikumsalam murid-murid tahun 2. Murid-murid non-Muslim ucap selamat sejahtera. Murid Islam pun boleh turut ikut serta. Selamat sejahtera Cikgu Fadli. Selamat sejahtera murid-murid semua. Okey, selamat sejahtera. Kita nak mula belajar, kena bagi salam dulu untuk agar ilmu kita dapat itu berkat dan kita boleh guna sepanjang kehidupan. Baiklah. Ingat murid tahun 2, asas tambah tolak darab bahagi sangat-sangat penting. Awak tak kuasai tambah tolak, awak akan fail matematik. Tambah tolak ramai murid faham boleh buat. Ramai murid tak hafal sifir. Tahun 2 dah kena hafal sifir sampai sifir 9. Hafal balik rumah hafal 1 2 2 2 2 4 3 2 6. Pergilah janji dengan mak tu. Mana mak dengan ayah yang sedang tonton tu, cuba bagi semangat ke anak. Macam mana bagi semangat? Bagi dia tempoh masa. Kakak hafal sifir 2 hari ini, mak bagi RM1. Satu hari satu sifir cukup. Dia boleh baca dengan lancar kat depan kita. Awak baca depan mak awak dengan lancar. Minta hadiah dengan mak RM1 kat mak tak boleh bagi. Betul tak? Bukan minta RM1, bukan minta RM100. RM1 je mak. Minta RM1. Kalau ayah awak tengok, baguslah anak aku, ayah awak lagi kaya kan. Ayah awak pau ayah awak RM5. Lagi kaya awak dapat. Ayah pun bagi RM5. Anak aku apa sifir tahun 2. Bagus. Esok apa sifir 3 pula. Itu kaedah ganjaran ya. Ibu bapa yang sedang tonton, itu kaedah ganjaran. Satu kaedah yang sangat-sangat bagus untuk suntik motivasi pada anak-anak kita, agar untuk bagi dorongan kepada mereka agar hafal sifir, agar buat apa yang kita nak. Okey, bagi puji-pujian. Tak semestinya duit. Mungkin boleh bagi hadiah kolam renang ke, mainan ke, ataupun masakan ke. Mak, kakak nak makan ayam goreng lah. Kakak suka ayam goreng. Mak dia pun bagi syarat. Asyik makan sardin dengan ikan je, mak dia pun bagi syarat. Kalau kakak hafal sifir 2, esok mak goreng ayam kesukaan kakak. Anak pun hafal lah. Itu kaedah ganjaran. Kaedah kedua boleh juga guna kaedah hukuman. Macam mana kaedah hukuman? Ini main kaedah saja 15 minit aku bebel ni. Tak apa, ini ilmu. Ini pun ilmu untuk murid tahun 2 dan juga ibu bapa. Kaedah hukuman di mana kita akan menghukum mereka jika mereka tak buat. Ini untuk ibu bapa. Contoh, hukum ni bukannya dera. Kena bezakan hukuman untuk mendidik dengan hukuman untuk mendera. Kena beza, jangan dera anak kita sendiri. Tak baik berdosa jawab dengan Tuhan, masuk lagi mahkamah, masuk lokap nanti. Jangan dera anak. Hukuman untuk mendidik tu macam mana? Contoh yang paling simple. Kakak kalau tak hafal sifir 2 hari ini, tak boleh main telefon langsung. Langsung mak tak bagi telefon, nak main game ke, nak tengok TikTok ke, Instagram ke, nak tengok Upin ke, jangan bagi selagi tak hafal. Jadi adakah hukuman itu menyakiti mereka? Tidak. Hukuman ini mendorong mereka untuk hafal. Ataupun tak boleh mak tak benarkan abang naik basikal selagi tak hafal sifir. Simple. Tapi dia mampu mendorong anak menghafal sifir. Okey? Anak cikgu buat macam tu. Tak hafal sifir, kau tak payah pegang telefon, tak payah naik basikal, tak payah buat apa. Kau duduklah situ, anak baring-baringlah sepanjang hari. Dia akan bosan. Dia pun hafal sifir. Ayah dah ingat sifir, dah ingat sifir, boleh main telefon sekejap. Ada masa yang kita beri. Ayah dah hafal sifir, okey boleh naik basikal sekejap. Ada masa yang kita beri. Bukan naik basikal dari pagi sampai malam, tak lah. Okey. Baik, banyak dah pembebel ni. Okey, sekarang kita akan masuk kepada tambah, tolak, darab dan bahagi untuk murid tahun 2. Okey, kamera. Asas ni, ini asas paling penting. Kita masuk tambah dulu. Hari ini masuk tambah, kalau sempat tolak. Tambah untuk murid tahun 2. Tambah yang kita boleh buat congak. Apa maksud congak? Kita tak perlu kira, kita kira dalam kepala. Contoh soalan macam mana?
Soalan dah dua, nombor dia dah besar tau. 245 tambah 3. Yang kedua ialah 124 tambah 30. Yang ketiga ialah 465 tambah 200. Ini soalan murid tahun 2 yang awak tak perlu guna kertas. Awak boleh congak dalam kepala, fikir boleh jawab. Okey, bila awak nampak nombor ratus tambah dengan nombor satu digit, bermaksud nombor ni nombor besar. Awak cuma perlu tambah kat belakang. Dalam kepala awak 3 ni kena tambahkan 5. Faham? Nombor depan biarkan 5 tambah 3, 8. 248. Terus dapat jawapan 248. Itu cara congak. Satu nombor je. Nombor masing-masing sini. Kalau dengan nombor 10, belakang dia sifat nombor 10. Nombor 10 awak tambah di tempat yang kedua je. Nampak? Ni tambah tempat belakang, nombor 10 tambah tempat ni. 124, nombor lain tak berubah. 124 tambah 3. Dari 2 tambah 3, 5. 154. Nombor depan 1 tak berubah, nombor 4 belakang tak berubah, nombor tengah je berubah. Kenapa? Sebab ini nombor 30. Itu teknik congak. Okey. 465 tambah 200. 200 ni sifar-sifar tak perlu buat apa. Nombor 100 mesti rumah dia 100 juga. 4 ditambah dengan 2 jadi jawapan dia 6. Ni tak berubah. 665. 465 tambah 200. 200 nombor 100 dia. Faham? Murid tahun 2 kena laju dan mengira ni. Awak memang kena laju mengira. Kalau awak tak faham apa cikgu sebut ni, bermaksud awak sangat lemah. Awak sangat lemah, cikgu syorkan awak buat ulang kaji dari buku tahun 1 lagi. Ni, kalau beli buku ni, belilah buku ni 6/9. Buat rantai turbi sangat banyak, rantai turbi tambah dalam ni. Tambah tolak, tolak. Faham? Tolak bentuk lazim, tolak ayat matematik. Yang ni kena congak, yang ni kena kira. Tambah pun banyak, tolak pun banyak. Buku tahun 2, ada buku tahun 2. Buku tahun 2 dah sold out di Shopee. Minggu depan pun ada. Ni buku tahun 2 pun banyak rantai turbi. Ada juga stiker, ada darab. Tolak, tambah tolak. Awak kena laju mengira. Kena sangat laju mengira tahun dulu. Siapa lagi lambat tambah dan menolak, awak ada masalah besar. Okey? Ingat, kalau nombor gini awak kena just tambah yang tu sahaja. Baik. Okey. Cikgu ni kalau nombor 10, kalau nombor tu tak ada 10 macam mana cikgu? Boleh? Ini pun sepatutnya awak kena congak je. 251 tambah dengan 12. Yang ni pun awak boleh congak je. Nombor belakang tambah nombor belakang, nombor tengah tambah nombor tengah. Nilai tempat sah tambah nilai tempat sah, nilai tempat puluh tambah nilai tempat puluh. Okey, 2 tambah 1 mesti 3. 1 tambah 5, 6, 2 kekal. 263. Ini pun congak. Nombor apa yang tak boleh congak? Nombor tak boleh congak, nombor tu kena lebih. Contohnya 187 tambah 49. Yang ni tak boleh congak. Kenapa? 7 tambah 9, 16 nak kena naik 1. 1 tambah 8 tambah 4, dah ada 13 nak kena naik 1. Jawapan dia 236. Cikgu bolehlah kira. Sebab cikgu dah laju mengira. Cikgu selalu buat kira-kira. Awak tak boleh congak ni tahun 2. Tahun 6 pun belum tentu boleh congak dengan pantas. Okey, tak kira salah pun tak. Betul lah, insya-Allah. InsyaAllah betul. Cikgu lawat jawab dengan spontan je. Okey, faham murid tahun 2? Faham tak? Awak kena kasi tambah dan tolak dengan pantas. Baik, basic untuk tahun 2. Ada lagi murid tahun 2, basic ni tak lepas. Apa itu basic? Asas. Asas dia tak kuasai. Asas apa tak kuasai? Contoh, soalan nombor 5 lah. Ni, soalan 187 tambah 49, dia tak boleh nak congak, dia tak pandai buat bentuk lazim. Ini ada lagi yang tak pandai. Ini cikgu nak marah. Tahun 2 tak pandai lagi buat. Kena banyak buat latihan lah, baru kita pandai. Ini latihan maksud buat malas. Kerja rumah cikgu bagi tak buat, lepas tu tak pandai. Kena marah. Pandang depan, lambat nak jawab. Dah marah je lambat jawab. Pandang depan, good. 187, tulis balik 187. Ini kita panggil vertical form ataupun bentuk lazim. Tambah bawah depan. Bukan bawah ni. Ada lagi tulis bawah ni. Tanda bawah depan.
49, 4 kat sini, 9 kat sini. Ada murid dia pergi tulis macam ni, 49 di sini. Salah tak? Kenapa salah? Mana boleh 4 berada di tengah rumah 100? 4 ni 40 kan puluh. Kita sebut pun 49. Ni rumah 100 ni rumah 100. Kenapa kau rumah lain nak masuk rumah lain? Tak boleh. Kena masuk ikut rumah dia. Okey? 49, 4 di rumah 10, 8 rumah 10. Duduk bawah. Ini salah. 9 sah, letak bawah 7. Baru kita garis. Ini bentuk lazim ini tahun 2 pun ada lagi tak puas lagi, tak pandai nak buat. Ini cikgu nak marah. Kena pandai buat. 7 tambah 9, 16. Jangan tulis 16 gini. Memang ada nombor 16. Awak dah tahun 2 dah. 16, satu dia kat mana? Satu dia kita tulis kat atas kawan dia. Satu ruangan, satu nombor. Satu kotak, satu nombor. Tak boleh kau nak celah-celah masuk 2 nombor gitu je. Tak boleh. No way, man. Nanti ada latihan dalam buku untuk tahun 2, dia buat peta. Satu kotak untuk satu nombor. Buat betul lazim, betul-betul macam cikgu ajar. Okey. Dan kat bawah satu ke atas satu ni kena kira. Jangan kau abaikan dia, jangan. Mesti kira. Awak kena kira. 1 tambah 8, 9. 9 tambah 4, 13. 13 pun nombor dia kan macam ni kan. Tak boleh letak sini. Padahal. Habis tu letak mana? Letak atas kepala kawan dia. Kena kira juga. 1 tambah 1, 2. Kan cikgu jawab tadi 236. Betul tak? Betul. Bijak tak cikgu? Bijaklah. Siapa yang boleh jawab dengan betul pun dia pun murid yang bijak. Faham? Boleh. Kemudian jika nombor kecil di depan. Alah, marker merah ni susah hilang lah. Tak nak guna marker merah sekejap lagi. Marker merah ni susah hilang, kita guna buang. Dia bukan berpenendak tapi dia susah hilang. Dia memang buat marker dah. Dia tu senang hilang. Lambat kerja cikgu nak memadam benda yang susah hilang. Okey, contoh kedua, katakan dia buat 67 tambah 893. Okey, dia letak nombor kecil di depan. Ramai murid buat 67 dulu. Tambah 893. Salah. Kenapa salah? Kerana tak ikut nilai tempat. Cara yang betul ialah 67 tambah 893. Baru dia ikut nilai tempat. 10 rumah 10 sah, rumah sah, 100 tak ada. Ini rumah 10, dia duduk rumah 100, salah. Tapi ini pun kurang digalakkan. Boleh buat, kurang digalakkan. Kenapa? Bila ada soalan tambah, walaupun nombor besar di belakang, kita letak nombor besar di atas. Ingat murid tahun 2, kita letak nombor besar di atas. 893 atas. Tambah 6. 1 tambah 9, 10 tambah 6, 16, 6 ke bawah, naik 1, 1 tambah 8, 9. 990 jawapan. Faham? Boleh faham? Boleh faham. Okey. Okey. Ini soalan tricky. Tak payah soalan tricky lagi. Nak main ke soalan tricky? Tak payah lagi. Soalan tricky dah tak sempat nombor. Wait cikgu cek soalan dalam buku awak. 3 1 2 4 tak payah lagi soalan tricky, tak perlu lagi. Tak ada soalan-soalan tricky dalam ni awak. Baik, cukup dulu untuk murid tahun 2. Sekarang buku aktiviti awak, muka surat 31, kerja rumah 31, 32, 33,
34, 35, 36 sampai 36. 31 sampai 36. Kerja rumah muka surat 31 hingga 36 untuk murid tahun 2. Okey. Itu sahaja untuk murid tahun 2. Sebelum kita tamat, murid tahun 1 lupa ucap terima kasih tadi. Pandang depan. Letak pensel tu, ada yang nak buat kerja dah. Letak pensel, letak buku. Duduk tegak. Pandang depan. Okey. Sebelum tamat kelas mesti ucap terima kasih. Okey, duduk tegak. Ikut cikgu. Terima kasih Cikgu Fadli. Okey, terima kasih murid-murid tahun 2 semua. Jumpa lagi murid tahun 3 sebentar lagi. Okey, kita rehat dulu.แม่กลัวเหรออย่าทำอย่างนี้อีกนะมวยเกาเหลาต่อนั่นเลยครับนั่นเลยป๊าจัดไปสั่งมาเร็วต่ออะไร
baju dan kasutnya, dia hanya berdiam. Okay, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murid tahun 3 pula. Kita bertemu. Tahun 1 dan 2 dah settle malam ni. Okay, tahun 4 esok lah. Tahun 4, 5, 6 esok. Dia dah mula tahun 3. Okay, ada orang kata tiba-tiba tak nak kawan. Kenapa tak nak kawan ni? Sofiah ni bergaduh. Siapa tak nak kawan tu? Tak baik, kena kawan semua orang, okay? Tahun 3 mana buku tahun 3? Ini buku tahun 3. Tahun 3 kita last hari tu muka surat berapa ni? Muka surat 30 Tambah dan tolak kan tahun 3. Tak silap cikgu muka surat 30 ni. Alamak, kita tak lipat ke? Sampai 32. Okay, murid tahun 3. Kita nak mula kelas. Sound okey? Okey, sound okey. Nama saya Ahmad Farhan Fadlan. Okey, saya dah hafal sifat 11 cikgu. Amboi, sifat 11 senang lah. 1 11 11, 2 11 2 2 3 3 4 4 5 5. Cuba baca sifat 8 tu, Khairin. Farid Ashraf tahun 3 Intelek Sekolah Kebangsaan Teluk Mas Melaka hadir cikgu. Wah, orang Melaka. Hasha Dungun, SRABZA, Srabza. Ariana Natasha. Okey dah, kita tak nak baca nama banyak-banyak. Tak belajar kita nak baca nama. Cukup. Okey, tahun 3. Tahun 3 malam ni special. Special. Apa yang specialnya? Specialnya hari ini hari raya. Okey. Specialnya kita dalam bulan Syawal, dah lepas Ramadan, dah hampir 2 bulan kita tak belajar. Malam ni kita sambung belajar untuk kelas tahun 3. Minggu depan pun akan sambung. Minggu ni dah minggu ke-10 tau. Ada murid baru join first time malam ni. Rugi dia tak join 9 lagi kelas kita. Lagi seronok, ada magic, ada apa kan? Buat di studio lah, macam-macam juga buat. Dia pakai baju yang 3 suit lah. Power. Apa tadi? Kita mula kelas. Nak mula kelas, sebelum mula kelas semua orang duduk tegak. Duduk tegak. Tahun 1 ada lagi yang tak keluar tu. Tahun 4 pun ada lagi join malam ni. Duduk tegak. Mula kelas mesti mula dengan salam. Ingat, nak mula kelas mula dengan salam. Nabi kata sebarkan salam. Okey, duduk tegak. Ikut cikgu. Tak perlu menjerit, ikut cikgu. Assalamualaikum Cikgu Fadli.
Waalaikumsalam murid-murid. Untuk murid non-Muslim, murid Islam juga boleh ikut. Kita ucap selamat sejahtera. Okay, ikut cikgu. Selamat sejahtera Cikgu Fadli. Selamat sejahtera murid-murid tahun 3. Sebelum kita mula belajar, ada tiga syarat utama dalam belajar. Murid lama dah tahu dah, tapi ada murid baru kita terangkan. Yang pertama, waktu belajar dengan cikgu kena duduk tegak. Mesti duduk tegak. Tak boleh nak duduk tak boleh duduk gini pun tak boleh. Nak baring-baring tak boleh. Murid tahun 1, tahun 2 yang sedang tonton boleh nak baring sebab bukan kelas dia. Tahun 4, 5, 6 nak baring boleh. Murid tahun 3, awak tak boleh baring, tak boleh duduk malas-malas, awak kena duduk tegak. Waktu belajar, siap belajar tak apalah. Nombor 2, bila cikgu bagi kerja, cikgu akan bagi kerja dalam buku ni. Bila cikgu bagi kerja, kena buat. Murid tahun 1 dan 2 sedang buat kerja, cikgu dah bagi kerja rumah kat dia. Murid tahun 3 mesti buat. Cikgu tak tanda, tapi awak kena buat. Sebab bila kita tak buat, kita akan tak faham. Okay, sia-sia je belajar kalau tak buat kerja. Yang ketiga, bila cikgu kata pandang depan, semua murid kena duduk tegak. Jawab dengan semangat, jawab dengan kuat. Jawab, ya cikgu. Faham? Faham? Boleh? Contohnya, awak sedang menulis, awak sedang minum air, awak sedang makan nasi, awak sedang duduk malam-malam. Cikgu kata pandang depan, ya cikgu. Terus duduk tegak, terus jawab. Boleh? Okey, kita test. Murid tahun 3, murid tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang ada sekarang, mak ayah saya ada sekarang, semua orang boleh duduk malas-malas. Duduk dengan malas-malas. Pandang depan. Bagus. Jawab kuat lagi. Last. Kita buat lagi sekali. Semua orang duduk malas-malas. Pandang depan. Good. Boleh. Macam tu lah. Bagus. Okay, tahun 3 kita akan sambung muka surat 33. Ini soalan penyelesaian masalah. Cikgu tak akan tulis banyak yang ni. Sebabnya soalan ni dia memerlukan tulisan yang banyak. Dia akan habis masa nulis saja, tak sempat nak menerang. Jadi semua orang ambil buku ni, yang awak beli sendiri. Siapa tak beli buku ni tak apa, guna buku yang sekolah bagi. Jangan conteng je, awak tengok je. Awak tengok. Hari ni kita guna buku teks. Cikgu tak menulis sangat untuk tahun 3. Kenapa? Sebab soalan penyelesaian masalah. Okay, sekarang semua orang murid tahun 3 buka muka surat 33. Buka muka surat 33. Ni muka surat 33. Murid tahun 3. Muka surat 33. Okey. Reka cerita. Jom kita baca sama-sama. Muka surat 33, aktiviti 1. Lengkapkan cerita daripada ayat matematik. Mana ayat matematik? Yang A tu. A adalah ayat matematik. 1540 tambah 785 sama dengan 2325 adalah ayat matematik. Ini adalah ayat matematik. Ini contoh. Ini kita panggil ayat matematik. Ini kita panggil bentuk lazim. Dan dalam soalan itu adalah soalan penyelesaian masalah. Okey. Nampak? Ini ayat matematik. Ini adalah soalan penyelesaian masalah. So kita reka cerita. Ibu Zalim menempah berapa biji karipak sardin untuk jamuan. Dia juga menempah berapa biji karipak kentang. Dia menempah berapa biji karipak semuanya. Jadi awak just match. Masukkan info daripada ayat matematik 1540, masukkan dalam kotak pertama. Dia akan jadi ayat dia akan jadi Ibu Zalim menempah 1540 biji karipak sardin untuk jamuan. Dia juga menempah, masuk ayat matematik kedua, iaitu 785. Dia juga menempah 785 biji karipak kentang. Dia menempah 2325 biji karipak semuanya. Faham? Boleh faham? Senang kan? Tahun 3 awak lagi bijak. Tahun 3 wajib hafal sifir. Siapa tak hafal sifir, cikgu tak boleh bagi tahulah apa benda cikgu kat sini. Penjara cikgu nanti. Okey. Wajib hafal sifir sampai sifir 9 dah. Okey, murid tahun 3, tahun 2 pun dah wajib hafal sifir. Okey, soalan B. Ayat matematik dia ialah 1240 tolak 680 sama dengan 560. Sama juga, tadi soalan tambah, ini soalan tolak. Awak kena masukkan info ini dalam ni. Soalan C.
Tengok soalan C. Soalan C kata 2700 tolak 1240 tolak 308 sama dengan 1152. Soalan C dia panggil tolak berulang-ulang. Tolak berulang. Jadi kita masuk juga info, sebuah kedai mainan memborong 2700 mainan pada Januari. 1240 mainan dijual pada Februari. 308 lagi dijual pada Mac. Baki mainan ialah 1152. Itulah maksudnya. Maksudnya ayat matematik kita boleh tukar kepada cerita. Itulah soalan yang kita panggil soalan penyelesaian masalah. Soalan penyelesaian masalah adalah soalan matematik dalam bentuk ayat. Boleh faham tahun 3? Faham ke? Tak. Ke cikgu seorang je faham ni. Pandang depan. Pandang depan. Good. Sekarang kita tengok soalan D. Soalan D. D ada soalan tambah dan tolak. Kilang bapa Ananda. Kilang bapa Ananda mengedarkan berapa bungkus ban keju? 750 bungkus ban keju dan 1230. Dan tu kena tambah. Dan tu kena tambah. Bungkus ban kentang. Selepas seminggu sebanyak 65 bungkus ban dipulangkan kerana luput tarikh. Bilangan ban yang telah dijual ialah berapa bungkus? Okey, faham? Sangat senang untuk isi yang ni. Yang mana yang lebih susah? Tengok muka surat 34. Okey, kamera. Turun sikit kamera. Kita nak duduk, cikgu duduk. Kenapa cikgu duduk? Sebab cikgu tak guna sangat whiteboard. Sebab sekarang soalan penyelesaian masalah. Okey. Nak handphone cikgu. Tahun 3 ni muka surat 34 pula. Muka surat 34 pula kita Saya sudah siap muka surat 33 Nur Ain. Bagus. Baik, muka surat 34 pula ni. Ramai murid tak pandai bina cerita. Dia suruh kakak dia buat, abang dia buat, mak dia buat, ayah dia buat. Murid tahun 3 bina cerita sendiri. Bina cerita sendiri. Awak kena imagine. Barulah awak lebih hebat, barulah awak lebih bijak belajar. Jangan suruh orang buat. Susah lah cikgu. Tak susah. Okey, cikgu tunjuk muka surat 34. Semua orang buka muka surat 34. Tengok soalan A. 320 tambah 1598 sama dengan 1918. Dia tulis dalam kurungan patah perkataan. Itu ialah keyword bayangan dia suruh awak bina. Kalau kelas cikgu di sekolah cikgu mengajar, cikgu tak suruh guna patah perkataan tu. Cikgu tak bagi keyword, cikgu nak murid cikgu dia breaker sendiri ayat dia. Tapi ada sekolah, cikgu dia wajibkan guna keyword yang diberi, kata kunci yang diberi. Okey, untuk kelas malam cikgu, siapa beli buku sendiri, awak bebas nak buat apa-apa. Apa maksud bebas ni cikgu? Saya tak faham lagi cikgu cakap apa ni tadi ni. Okey, fine. Cikgu terangkan word by word, cikgu terangkan step by step, langkah demi langkah. Apa dia? Sekarang awak kena tulis satu cerita. Bukan karangan BM, cerita pendek tentang ayat matematik. Faham awak kena buat? Awak kena buat ayat, kena buat cerita pendek tentang ayat matematik. Jadi dalam ayat matematik dia bagi keyword. Keyword adalah kata kunci yang sepatutnya awak guna dalam cerita awak. Dalam kelas cikgu tak payah guna keyword. Awak bebas nak gunakan apa saja. Apa benda ni cikgu, keyword lah, bebas lah, guna apa saja. Saya tak faham. Ada murid dia tak faham. Tak apa. Ada murid dah faham, bagus. Okey, tak apa. Kita balik pada soalan tadi. Soalan yang A. Nampak tak ni? Nampak tak ni? Boleh nampak? Jelas. Okey, 320 tambah 1598 sama dengan 1918 patah perkataan. Ini soalan yang A. Apa yang awak kena buat? Awak kena tulis cerita. Contoh, saya menulis 320 patah perkataan. Titik. Kemudian saya tambah lagi 1598 patah perkataan. Titik. Jumlah patah perkataan yang saya tulis ialah 1918 patah perkataan. Titik. Siap. Cikgu dah buat cerita, guna ayat matematik, guna keyword dia. Tapi ini special kelas cikgu. Cikgu tak nak awak terikat dengan patah perkataan.
Awak bebas nak tulis apa saja. Tapi benda tu mesti logik. Contoh, saya ada 320 biji guli. Logiklah awak ada 320 biji guli. Ayah saya memberi 1598 biji guli lagi kepada saya. Jumlah guli saya sekarang ialah 1918. Boleh nak guna guli? Ada orang tak nak guna guli. Cikgu, saya nak guna duit. Boleh cikgu? Boleh. Duit raya saya ialah RM320. Dia tambah RM lagi dalam ayat dia. Boleh. Kelas cikgu boleh. Kelas lain cikgu tak tahu Kalau cikgu awak kata tak boleh, awak jangan guna dalam kelas cikgu awak. Kelas cikgu boleh. Cikgu sangat fleksibel. Okey. Nak guna duit. Duit raya saya ialah RM320. Ibu saya bagi lagi duit kat saya RM1598. Oi, mak dia orang kaya. Mak dia ni menteri. Mak dia menteri, duit banyak, bagi anak dia bagi duit raya 1598. Jumlah duit raya saya ialah 1918. Boleh. Cuma jangan buat benda tak logik. Apa dia tak logik? Contoh, saya ada 320 orang adik-beradik. Apa kegila 320? Apa benda tak logik lah 320 orang adik-beradik. Maafkan cikgu sebut gila, tak baik. Cikgu tersasul. Baik, 320 orang adik-beradik, logik ke tak? Tak logik. Adik-beradik 320 orang apa dia? 5 orang, 10 orang boleh lagi. Paling ramai 10 lah, 7-8 orang boleh lagi. 320 adik-beradik tak logik. Ibu saya melahirkan 1598 orang lagi anak. Tak logik. Adik-beradik saya ada 1918 orang. Tak logik. Mana logik? Faham? Kena bina ayat yang logik. Ataupun ayat tak logik lagi, contoh, ayah saya ada 320 orang isteri. Ayah dia kahwin ramai, 320 orang bini. Logik ke tak? Tak logik. Kemudian ayah saya kahwin lagi 1598 orang isteri. Tak logik juga. Mati kena katok dengan mak awak. Ayah awak kahwin ramai-ramai. Nak kahwin dua pun ayah awak tak berani. Sungguh. Ini lagi nak kahwin sampai 320 orang. Amboi. Faham? Tak logik. Jangan guna benda tak logik. Okey? Kita guna benda yang logik. Guli logik dah ada 320, duit ke, Lego ke, apa benda-benda yang logik, awak boleh fikirkan yang logik. Okey? Ataupun kilang mainan menghasilkan 300 buah mainan pada bulan Januari. Betul lah. Kilang dia hasil ribu-ribu. Faham? Nak menulis kena guna logik juga. Jangan reka ayat yang tak logik. Reka ayat tak logik tak boleh lah. Saya ada 320 orang ayah. Mana ada? Ayah awak seorang je dalam dunia ni. Faham? Okey. Seterusnya, tengok soalan kedua, B. 4,000 tolak 2,474 sama dengan 1,526. Dia tulis peserta lelaki perempuan. Itu keyword dia bagi. Awak boleh guna keyword ni nak bina ayat ataupun bebas. Cikgu suka bebas. Sebab cikgu suka baca cerita anak murid cikgu. Macam-macam cerita dia tulis. Dia tulis cerita, kadang-kadang cerita tu tak logik. Yang tak logik cikgu lupa kepala dia lah apa benda tulis cerita tak logik. Okey. Ni kalau guna keyword dia, kita boleh buat satu pertandingan ada 4,000 orang peserta. 2,474 adalah peserta lelaki, manakala bakinya ialah 1,526 orang adalah peserta perempuan. Siap ayat berdasarkan keyword. Kalau bebas, awak boleh guna apa saja. Faham? Contoh, saya ada RM4,000 ataupun saya ada 4,000 Lego. Ada orang ada sampai 4,000 Lego. Dia suka kumpul Lego. 2,474 Lego telah rosak. Lego saya yang masih elok ada 1,526. Ataupun awak boleh buat Pak Ali memelihara 4,000 ekor ayam. Ada? Orang yang bela ayam banyak-banyak ada. Dia jual kepada KFC, dia jual kepada McDonald, dia jual kat pasar-pasar tu. Dia ada ayam puluh-puluh ribu ekor. Logik? Faham? Pak Ali. Jangan kata adik saya bela 4,000 ekor ayam. Tak logik lah adik awak nak bela ayam. Adik awak baru merangkak, mana boleh nak bela ayam. Faham? Okay. Boleh buat cerita ayam, cerita kucing. C dengan D tu langsung tak ada keyword, boleh guna apa-apa. Faham? Ini tugasan untuk murid tahun 3. Okey, seterusnya penyelesaian masalah. Kita masuk sikit muka surat 35.
Hari ni tahun 3 cikgu fokus kepada penyelesaian masalah. Okey, semua orang ni dia guna teknik DDoS. Diberi, dicari, operasi, selesaikan. DDoS. DDoS. Diberi, dicari, operasi, selesaikan. Okey. Tengok muka surat 35. Soalan A, selesaikan masalah. Kita baca sama-sama. Awak baca kat rumah awak, cikgu baca kat sini. Tak perlu menjerit. Baca dalam hati boleh, baca perlahan-lahan pun boleh. Encik Jim menempah 1238 keping kad jemputan. Dia menempah 90 keping kad lagi. Berapa jumlah kad tersebut? Bila kali jumlah, keyword dia jumlah. Ingat, jumlah kena tambah. Semua murid sebut jumlah tambah. Pandang depan. Tidur dah murid tahun 3. Pandang depan. Ikut cikgu. Jumlah tambah beza tolak. Jumlah tambah beza tolak. Okey, itulah dia. Kena ingat, kalau dalam soalan penyelesaian masalah jumpa perkataan jumlah, maksudnya disuruh tambah. Ataupun dan 100 dan 50, maksudnya 100 kena tambah 50. Okey, tahun 3. Okey, bila dia tahu, oh dia tanya jumlah. Bila jumlah mesti kena tambah soalan ni. Diberi tempah kotak yang pertama adalah 1238 keping kad jemputan. Tempah lagi 90 keping kad jemputan. Dicari jumlah kad jemputan. Dicari ni jawapan dia dah. Operasi dia, ayat matematik dia 1238 tambah 90. Ruangan kosong ni awak buat apa? Awak buat bentuk lazim. Tulis. Ambil pen, ambil pen ni langsung. Sini kena buat bentuk lazim. Mesti buat bentuk lazim. Okey, tak apa buku cikgu dia ganti. Okey, 1, 2, 3, 8. Tambah kat bawah 90 sama dengan kira dapat. 1, 2, 3, 8 kat sini, 90 kat sini. Sini ialah jawapan dia. Sini pun jawapan dia. Sini pun jawapan dia. 3 tempat jawapan dia sudah letak. Nampak? Ni paling penting. Ini paling penting. Ini dia nak guide awak sahaja. Ini paling penting. Sama juga tempat kedua, soalan B, jumlah genting, atap genting yang hendak digunakan 4000 keping. Bilangan atap genting yang ada cuma 2694. Berapakah lagi yang perlu dibeli? Maksud dia tak cukup. Baki beza, tolak. Okey, semua orang ikut cikgu. Pandang depan. Pandang depan. Ikut cikgu. Baki beza selisih tolak. Ikut cikgu. Baki beza selisih tolak. Jumpa keyword baki, beza, selisih, mesti kena tolak. That is the keyword. Itulah kata kunci dalam soalan masalah. Operasi apa kita nak kena buat. Sebab ramai murid pandai membaca, dia tak pandai, dia tak tahu soalan tu kena tambah ke, kena tolak ke, kena darab ke, kena bahagi. Kenapa? Sebab dia tak tahu keyword. Keyword ni penting. Tolong ingat, tolong tulis dalam nota. Baki beza selisih. Selisih. Ini selisih. Beza. Baki. Kalau jumpa antara ni, mesti dah kena buat tolak. Faham? Jadi diberi jumlah atap genting ialah 4000, tulis 4000. Bilangan atap genting yang ada ialah 2694, tulis. Dicari berapa atap genting yang perlu lagi. Berapa ni jangan buat lagi, kena kira dulu. Buat bentuk lazim dulu. Awak jawab dulu dua ni. 1, 2, kemudian buat bentuk lazim dulu. 4000 tolak 2694. Buat bentuk lazim dulu, dapat jawapan baru isi 3 tempat ni. Faham? Okey, cikgu kira 6031. Jawapan dia 1306, 1306, 1306. Dah dapat. Faham murid tahun 3?
Ingat, soalan penyelesaian masalah paling ramai murid tak kuasai. Murid tahun 6 tak kuasai. Paling ramai. Kena banyak latih tubi soalan penyelesaian masalah dan basic awak kena kukuh. Jadi yang tahun 3 ada buku tahun 3. Buku ni baru harga dia RM6.90 boleh beli. Cikgu tak wajibkan beli. Jangan kata Cikgu Fadli wajibkan beli buku dia. Tidak. Cikgu tak pernah wajibkan beli. Kalau mampu, kalau nak lebih mahir dalam matematik, beli lah. Gitu. Cikgu syorkan. Bukan cikgu kata wajib. Tak Jangan pandai-pandai kata cikgu kata wajib. Banyak latih tubi dalam ni. Yang ni tak ada ayat matematik. Ayat matematik semua tahap 2. Tapi latih tubi ini menentukan awak boleh buat ke tak boleh buat. Tengok soalan. Memang kita soalan darat. Memang cikgu betul-betul drill. Cikgu betul-betul tumpu untuk soalan. Ada masa tau. Awak kena beat masa ni 4 minit je. Siapa tak settle dalam masa 4 minit, maksud dia lemah dalam soalan darat. 4 minit. Cikgu pun susah nak beat soalan masa ni. Memang cikgu bagi masa untuk murid genius saja. Awak kena beat masa. Faham? Kalau tak boleh beat masa, tak ada masalah. Cuma awak kena lebihkan latih tu. Murid tahun 3 pun ada stiker. Kalau boleh beat masa, boleh letak stiker banyak-banyak. Ada stiker. Ada stiker star. Ada stiker ni, jangan guna yang mengarut ni. Stiker ni kena guna dalam buku ni. Okay? Itu buku tahun 3. Sambil-sambil iklan. Okay. Last setengah dah kita. Last, malam ni penyelesaian masalah je untuk murid tahun 3. Last, semua murid buka muka surat 36. 36, 37, 38. Okay, ini semua kerja rumah. Tapi cikgu akan bantu awak. Muka surat 33 sampai 38 kerja rumah awak. Dan tulis kerja rumah sikit, 33 hingga 38. Kerja rumah untuk murid tahun 3. Okay, 33 hingga 38. Baik, cikgu bantu murid tahun 3. Cikgu bantu sikit. Semua murid buka muka surat 36. Cikgu bantu satu soalan. 2 soalan awak buat sendiri. Cikgu bantu soalan B. Soalan B. Okey, sama-sama kita baca. Muka surat 36 36, baca soalan B. Syarikat Tank memborong 3,800 sarung telefon bimbit. 1420 sarung itu dihantar ke kedai A. Bakinya, ingat lagi baki. Baki mesti tolak. Jadi soalan tu awak kena tolak. Bakinya dihantar ke kedai telefon B. Kira bilangan sarung telefon yang telah dihantar ke kedai telefon B. Jadi soalan yang B, awak kena buat 3,800. Cikgu tunjuk awak bentuk lazim. Awak kena buat bentuk lazim dalam ni. Tak boleh terus tulis jawapan tau. Tak boleh kira kat kertas lain. Tak boleh. Kena kira dalam ruangan diberikan. 3,800 tolak 1,420. Awak tolak sendiri. Cikgu tak nak bagi jawapan. Tapi dalam ruangan kosong tu kena ada ni. Faham murid tahun 3? Okey, sekarang go. Kita go kepada soalan muka surat 37. 37 soalan E. Cikgu bantu awak soalan E. Kita baca sama-sama. Berikut ialah 3 buah kotak R, S dan T. Kotak R ada 4,760 biji manik. Kotak S 550 biji lebih dari R. Kotak T 29 biji kurang dari S. Nampak dia nak spin awak. Okey, tak ada masalah. Bila awak jumpa lebih, kena tambah. Lebih daripada, kena tambah. Ini keyword. Kena tambah. Tolak, kurang. Kalau kurang, mesti kena tolak. Kurang daripada, kena tolak. Faham? Okey, jadi R kita tahu. Dia kata S ialah 550 biji lebih dari R. Jadi ayat matematik awak dalam soalan tu, cikgu bantu satu soalan lagi. Ayat matematik awak dalam tu ialah mula-mula kena ada 4760. Ini ialah manik. Manik dalam kotak R. Kemudian dia kata dalam kotak S adalah 550 biji lebih dari R. Maksudnya kena tambah dengan 550 biji. Tambah. Dapat jawapan. Okey. Dapat jawapan. Jawapan kita dah tulis. Awak kira sendiri. Tak nak tengok jawapan awak. X. Dapat jawapan
Belum siap lagi tahu, sebab dia kata dia nak cari kotak T. Kotak T kurang. Bila kurang kena tolak pula. Ada dua operasi kat situ. X, 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 X ni. Dah dapat jawapan X, X, X ni kurang, kena tolak. Tolak 29. Baru dapat jawapan sebenar. Awak kena buat dua operasi di situ. Faham tak murid tahun 3? Dua operasi di situ. Cikgu dah bantu dah awak. Okay, cikgu dah bantu awak. Sebabnya kita bukan dalam kelas macam biasa, kelas online. Cikgu cuma boleh bantu macam ni. Kalau dalam kelas senang cikgu pergi one by one. Okay. Okeylah, murid tahun 3 dah 9.35. Itu sahaja untuk malam ni. Jumpa lagi murid tahun 3 hari Jumaat depan, insya-Allah. Murid tahun 4, 5, 6 malam esok. Hari Ahad ada kelas Abacus. Okey. Okey, itu sahaja dari cikgu. Semua murid pandang depan. Pandang depan. Duduk tegak sikit. Kita nak tamat dah. Siapa nak bagi sagu hati untuk cikgu, untuk cikgu buat kelas-kelas ni, nombor akaun cikgu dah pin dah. Cikgu dah pin dah nombor akaun cikgu. Itu sagu hati. Tak wajib. Siapa nak bagi, bagi. Tak nak bagi, sudah. Nak bagi RM1 pun boleh, RM10 boleh, RM1 pun boleh. Okey, itu tak wajib. Siapa nak bagi, cikgu terima dengan syukur. Okey. Apa tadi? Last kali kita kena sekejap. Sebelum tamat, sebelum tamat kena ucap terima kasih dulu. Semua murid pandang depan. Duduk tegak. Ikut cikgu. Terima kasih Cikgu Fadli. Terima kasih murid-murid semua. Belajar rajin-rajin. Okey, dalam cuti pastikan hafal sifat. Okey, itu saja untuk malam ni. Bye-bye. Assalamualaikum semua. Baju dan kasutnya dia hanya beri
Bukan aku. Baju dan kasutnya, dia hanya berdiam diri. Aku masih bersabar dengan keadaan pakaiannya. Tetapi kesabaranku tercabar dengan sikapnya yang setiap hari datang lambat. Pada mulanya aku hanya memberi nasihat. Hari seterusnya